Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So untuk kelas pada petang ni kita akan sambung berkaitan dengan chapter 1 yang kita dah tengok pada hari semalam. Okey, iaitu berkaitan dengan introduction to technical drawing. Okay, slide ni nampak tak? Okay, so semalam kita dah tengok berkaitan dengan peralatan-peralatan yang awak perlu sediakan untuk melukis menggunakan manual drafting ni. Okay, so hari ni kita akan tengok yang seterusnya, slide yang seterusnya, iaitu drawing sheet yang mana yang saya dah pesan sebelum ni. So kita akan gunakan dua jenis kertas, iaitu kertas A3 dan satu lagi kertas A4. Okay. Dan dalam masa yang sama, bila awak bekerja nanti, awak pergi site, awak masuk dalam industri, awak akan jumpa kertas-kertas lain. Antaranya kertas bersaiz A0 atau AO, okay, saiz A1, okay, saiz A2 dan kertas saiz A3. Okay. So bagi setiap kertas yang ada dekat industri ataupun yang kita akan gunakan nanti, yang awak akan gunakan nanti, so ada ukuran saiz border. Okay, so untuk dua kertas yang awak akan gunakan untuk subjek ni, so kita gunakan kertas A3 dan kertas A4. Untuk kertas A3, okay, border dia adalah 10 mm ataupun 1 cm. So apa dia border? Border ni, saya tunjuk border ni adalah frame. Okay, frame kepada kita punya kertas. Okay, lukisan kita. Ni keliling. Kita boleh panggil frame lah. Okay, so untuk kertas saiz A4, dia punya border dia ataupun lebar frame dia adalah 1 cm. Manakala bagi kertas bersaiz A3 ataupun A3, border dia adalah bersaiz 1.5 ataupun 15 mm. 1.5 cm ataupun 15 mm. Okay. Ini kertas bersaiz A3. Okay, so border dia ni, jarak dia adalah 1.5 cm. Okay, 1.5 cm. Okay. So dua kertas ni yang kita akan gunakan untuk kelas kita sepanjang lebih kurang dalam 6 minggu ni yang awak kena buat manual drafting. So kita akan gunakan kertas A3 dan juga kertas A4. Tapi yang paling banyak kita guna kertas A3 lah. Paling banyak kertas saiz A3. Okay, selain pada kertas A3, A2, A1, A0 pun ada dia punya ukuran border. A2 biasanya 20, A1 biasanya 20 juga, dan saiz AO biasanya 25 mm. Okay, so seterusnya kita akan tengok orientation ataupun orientasi kertas lukisan ataupun kertas yang kita akan gunakan untuk melukis. Okay, so kalau yang melintang macam ni, yang ni orientation dia adalah landscape. Ni kita melukis secara landscape. So kalau yang menegak vertikal macam ni, yang ni adalah dalam bentuk ataupun dalam orientasi portrait vertikal. Okay, dan kebiasaannya untuk kelas drawing ni biasanya saya minta pelajar-pelajar untuk lukis dalam orientation landscape sahaja. Okay. Okay, scale ataupun skala. Okay, skala adalah salah satu elemen ataupun benda info yang sangat penting dalam lukisan. Sebab skala ni menunjukkan ukuran yang sebenar bila kita nak apply apa yang kita lukis tu ke dalam real situation ataupun real punya objek. Okay, so sebagai contoh 1:2 seperti dalam slide ni. Okay, 1 tu menunjukkan ukuran di dalam lukisan. Okay, 1 tu depend. Ada yang guna mm, ada yang guna cm. Tapi kebiasaannya kalau civil punya drawing, 1 tu adalah
untuk unit mm, millimeter. Dan 2 tu adalah actual object, size actual object. Kalau 1:2 maksudnya 1 mm dalam lukisan adalah bersamaan dengan 2 mm bila kita nak apply dekat real object ataupun dekat site. Okay. Tapi kalau civil punya drawing, project punya drawing, industri punya drawing, biasanya yang kat belakang, yang belah kanan tu dia ratus-ratus nilai tu. 1:, katakan 1:100, 1:200. Okay. Kenapa drawing untuk projek ni, untuk katakan bangunan, sebuah bangunan, rumah ke, apa-apa ke, kenapa dia tak buat 1:1? Okay. So, kalau dia buat 1:1 bermaksud saiz kertas yang engineer ataupun kontraktor kena bawa dekat site tu bersamaan dengan saiz sebuah bangunan. So kalau bangunan tu katakan 10 meter, so kertas yang engineer ataupun yang kontraktor kena bawa dekat site tu adalah 10 meter juga. So sebab tu kita scalekan, kita nak kecilkan objek yang sebenar, kita kecilkan ke dalam lukisan. Itu tujuan scale ataupun skala ni. Okay, seterusnya kita tengok lines. Okay, lines. Okay, line ni ada macam-macam jenis. Okay, mungkin yang biasa awak tengok, yang awak tahu sebelum ni, line ni lah, garisan saja. Okay. Okay, so line yang pertama yang kita ada dekat sini adalah center line. Okay, so center line adalah garisan tengah lah, garisan center. Okay, saya tunjukkan macam mana bentuk center line ni. So center line ni garisan dia panjang, pendek sampailah ujung. Okay, so ini adalah center line. Ada garisan panjang, kemudian ada gap sikit, garisan pendek, gaps, ada panjang, disambung lagi. Okay, center line dia lebih kurang ataupun dia sama macam grid line lah. So grid line biasanya kita letakkan center line. Grid line ni dalam AutoCAD nanti kita nak letakkan grid line bagi setiap apa tu garisan yang ada dalam lukisan, especially lukisan yang melibatkan ataupun dia punya layout lah, layout bangunan ataupun layout kawasan tersebut. Okay. Okay, itu center line. Okay, dekat tepi saya tulis center line tu 0.3. Okay, 0.3 tu menunjukkan ketebalan garisan ataupun ketebalan mata pensel yang awak gunakan untuk buat center line ni. So tebal dia adalah 0.3. Okay, kata mudahnya center line ni jangan tebal, nipis, jangan tekan garisan untuk center line ni. Okay, kemudian yang kedua adalah break line. Okay, break line biasanya kalau dekat hospital tu dia ada mesin nyawa tu kan. Okay, so itu bukan mesin nyawa, break line ni bukan mesin nyawa. Okay, kalau awak ingat lagi, kalau awak buat graf untuk subjek fizik ataupun apa-apa subjek lain, maths ke, awak kena buat graf macam ni kan. Okay, so kalau kita nak potongkan katakan 10, 12, 14, 16, yang ni 20, 22. Okay, kita tak nak tulis daripada 0.24 ataupun 1, 2, 3. So kita nak cut bahagian tertentu. So kita akan buat breaking line macam ni. Kita akan buat breaking line macam ni. So ini adalah break line. So break line ni ketebalan dia adalah 0.5. Dalam industrial punya drawing, especially kalau civil punya drawing, kegunaan break line ni, contohlah kalau awak nak buat gambar tiang. Okay, so kita tak nak buat panjang-panjang. Bila buat panjang-panjang nanti mungkin space untuk kertas tu dia akan makan. Ataupun kalau kita scale kan dia jadi kecil sangat. Kalau kita buat panjang sepanjang tiang tu lah. Okay, so kita boleh buat break line ni untuk memastikan space untuk kita lukis tiang yang panjang tu, so tak makan space yang banyak dalam kita punya kertas. Okay, so untuk break line ni ketebalan dia 0.5. Okay, next is visible line. Okay, visible line ni line biasa lah. Line yang awak lukis untuk buat petak ke, segitiga ke. So ketebalan dia 0.5. Okay, so visible line ataupun object line ni adalah garisan yang paling banyak kita gunakan dalam drawing. Okay, so maksudnya kat sini, kalau awak nak beli pensel mechanical atau pensel tekan tu,
So awak carilah, kalau nak cari satu je, carilah 0.5. Sebab itulah garisan yang paling banyak yang awak akan gunakan, yang awak akan lukis dalam awak punya lukisan. Okay, seterusnya adalah extension line. Okay, extension line ni adalah line yang kita gunakan biasanya untuk buat dimension, nak buat ukuran. Okay, katakan saya ada satu petak, gambar petak ni. Okay, saya nak buat ukuran dekat petak ni. So saya kena tarik satu garisan luar pada objek ni ke bawah ataupun ke kanan, ke kiri. Okay, so garisan ni kita namakan sebagai extension line. Okay, so extension line ni ketebalan dia adalah 0.3. Okay, dan satu lagi adalah cutting line. Okay, cutting line bentuk dia macam ni. So kalau dalam AutoCAD tu nama dia dash line. Okay, so ketebalan untuk cutting line adalah 0.5. Okay, blade mata pensel Okay, seterusnya adalah hidden line. Okay, hidden line ketebalan dia 0.3. Nanti dalam chapter 5 kita akan tengok kegunaan hidden line ni dalam topik sectional view. Okay, kemudian phantom line. Okay, phantom line dia lebih kurang ataupun sama macam center line, tapi dia punya garisan kecil. Garisan pendek ni dia ada dua. Kalau center tadi dia ada satu je. Satu je. So kalau phantom ada dua. Okay. Dan ketebalan untuk phantom line 0.3. Dan satu lagi adalah hatching. Hatching line. Okay, hatching line ni adalah garisan lorikan. Katakan awak ada satu objek. Saiz segi apa, bentuk segi 4. Okay. So lorikan kat sini. Okay, so ini adalah hatching line. So hatching line ni ada dia punya sudut dia. Awak kena ukur dulu sudut dia. Katakan 30 darjah ataupun 40 darjah yang condong ni. Yang dia condong. 30 darjah ataupun 60 darjah ataupun 45 darjah. Okay, dan jarak bagi setiap garisan ni ada dia punya ukuran juga. Okay, so drawing ni, menu drafting ni dia senang, dia mudah. Tapi dia agak cerewet, remeh. Benda kecil-kecil pun kena ukur. Okay, so ketebalan untuk hatching line adalah 0.3. Okay, so ada soalan untuk line? Okay, line ni paling banyak kita guna dalam chapter 5 ni tu lah, sectional view. Section view. Okay, seterusnya adalah lettering technique. So lettering technique adalah teknik macam mana kita nak tulis nama kita. Contoh nama kita ataupun tajuk lukisan, tarikh ataupun ID awak. Okay, so kita akan buat daripada first step. Nanti awak akan buat garisan dulu, garis-garis dua, tulis A, tulis B, C dengan cermat, dengan cantik. Okay, so itu next class minggu depan kita akan sambung untuk buat lettering teknik. So untuk hari ini saya just minta awak siapkan ataupun buatkan title block dan juga border dalam kertas A4. A3 minggu depan. Awak boleh dapatkan minggu depan. Okay, saya nak minggu depan. Okay, so untuk minggu ni A4 dululah. Okay. So untuk detailing ataupun detail berkaitan dengan lettering teknik, minggu depan saya akan tunjukkan. Okay, so hari ini saya nak buat, saya nak tunjukkan demo macam mana untuk buat title block. Okay, title block yang kat bawah ni, yang petak-petak ni, ini nama dia title block. Yang keliling ni nama dia border. Okay, so keliling tu border, yang bawah ni namanya title block. So hari ini saya akan tunjukkan macam mana untuk buat title block dalam kertas A4 dan juga A3. A3 pun saya tunjuk sekali. Okay, so saya akan pusing kamera untuk tunjuk dekat awak, untuk demo dekat awak macam mana untuk lukis ataupun buat title block dan juga border dalam kertas A4 dan juga A3. Okay.
awak kena letakkan nama, nama awak, nama lukisan tersebut, ataupun nama latihan tersebut, kemudian ID number, tarikh, section, dan juga skill ataupun skala. Ini bagi orientation portrait. So boleh lukiskan macam ni, ataupun nak buat pada bahagian kanan pun boleh. Biasanya kalau you buat pada bahagian kanan, nanti mungkin space untuk lukis objek-objek yang mungkin saiz dia lebar sikit, so tak muat. So title block ni depend kepada kesesuaian lukisan kita tu. Kalau macam nak lukis benda yang tinggi, so awak kena jadikan dia portrait lah. So, kalau benda tu dia melintang tu besar, so kena jadikan dia landscape. So ada soalan? Sebelum kita mula melukis. So kalau tak ada soalan, saya tunjukkan sedikit demo macam mana untuk buat title block ni. So dalam masa yang sama nanti awak ambil lah ukuran-ukuran dia. Tadi saya just ceritakan dia punya border. So ukuran bagi setiap kotak tu saya akan tunjukkan melalui demo yang saya akan buat sekejap lagi. So kalau siapa-siapa yang dah ada kertas tu, yang nak buat sama-sama dengan saya pun tak ada masalah. Ataupun kalau you nak tengok dulu, catat dulu mana yang perlu dicatat, so catat dulu lah. Tapi sebelum pukul 9, make sure awak ada submit dekat saya melalui WhatsApp. Snap gambar and then hantar dekat saya. Boleh nampak tak? Ke kabur? Kabur sir. Kabur Okey tak? Okey sir, okey. So ni untuk kertas A3. So kertas A3 saya gunakan pen Nanti bila awak buat, awak kena gunakan pensel.
Okay, saya buat guna pen. Saya takut tak jelas nanti kalau guna pensel. Okay, awak kena buat guna pensel. Okay, first kali siapa-siapa yang ada board tu, so better awak gunakan board. Saya guna kertas A3 ke A4? A3 guna, A4 guna. Tapi untuk hari ni kita buat A4 je dulu. A3 saya kata minggu depan kan. Ya. Okay, so first kali ukuran untuk size A4 ni adalah 1.0 ataupun 10 mm. Okay, saya ukur dulu 10 mm. Dia kalau awak guna board lagi senang. Ada T-square ataupun I-square tu lagi cepat untuk awak buat garisan. Okay, so untuk turtle block, ketebalan garisan dia adalah satu lead satu lah. 1 mm dia punya lead. Okay, lead mata pensel awak tu. Okay, so better guna pembaris panjang lah supaya senang untuk awak buat garisan. Okay, kalau macam saya buat ni kan, dia tak sama tebal dengan garisan lain. Ni boleh mengurangkan markah sebenarnya. Okay, ataupun ada garisan yang tak bersambung, itu pun boleh menyebabkan markah awak berkurangan. Okay, so kena tepat. Yang lebih tu boleh padam, guna pemadam. Tu kena guna pensel, senang nak padam. Okay, kalau macam ni ada lebihan sikit, okay, awak padam lah. Jangan tinggalkan. Kalau tak cantum tu, cantumkan tu. Okay, so dah dapat border. Apa dia? Jadi ukuran dia berapa? Ukuran dia 1. 1 cm. 1 cm. Untuk border je ya? Untuk border size A4. Okey. Okay, dia punya ketebalan untuk size dia, untuk frame untuk border ni 1 cm lagi kertas A4 Kalau saya buat A4 macam ni, awak nampak dia terbalik ke A4? Terbalik je. Terbalik? Ya, saya lupa. Ni okey? Okey. Nampak A4 dia? Nampak. Okey. So yang ni 1 cm. Okey, yang ni pun 1 cm. Okey.
Yang ni pun 1 cm. Okey, ni kertas A4. Okey. Saya letak tepi dulu kertas A4 ni. Okey. Kita buat untuk kertas A3 pula. Okey. So A3 ni saya tunjukkan dulu. Tapi yang awak kena hantar gambar tu A4 saja. Okey, A3 ni minggu depan. Tapi kalau dah ada kertas tu nak buat, bolehlah buat. Okey, sebab minggu depan pun kena buat juga. Okey, so untuk kertas A3 dia punya border berapa saiz dia tadi? Untuk kertas A3 berapa? 2 cm. Ha? 1.5. Tengok balik nota saya tadi. Dia kalau guna board lagi senang. Buat dia satu titik, ada T-square ataupun I-square tu tarik je. Memang dia akan tepat lah. Straight je ukuran dia. Macam ni saya perlu buat 2 Kalau A3 1.5, 15 mm lah. 1.5. 1.5. 1.5. Okey. Yang hujung tak bercantum ni awak cantumkan. Yang lebih tu awak padam. Ya, awak punya garisan tu kemas lah. Sebab kekemasan ataupun line ataupun garisan ni ada dalam penilaian rubrik untuk drawing. Okay. So untuk saiz A3 dia punya border ni saiz dia adalah 1.5 cm. Okay. Ataupun 15 mm lah. Okay, 15 mm ataupun 1.5 cm. Nanti dalam awak punya latihan yang awak buat nanti, yang awak nak hantar kat saya, yang warna merah ni tak payahlah tulis. Awak just buat border dengan turtle block saja. Okay? Okay, ni kertas A3. Okay, seterusnya saya nak buat title block. Okay. Untuk saiz kertas A4 ataupun A4 ni, okay, dia punya ukuran okay, 8. Okay. Kotak yang kedua 8.
Okay, kotak yang ketiga dan keempat ni, kita tengok berapa dia punya balance. 11 kan? Okay, 11 awak bahagikan dengan 2, awak akan dapat 5.75, betul? So, dekat sini lah. Okay, Kenapa saya dapat 11.5 saja? ha? Kenapa saya dapat 11.5? 11.5 bagi 2. Oh, 11.5. Oh, saya dapat 11.5 ke? Saya dapat 9.5 juga. Oh, okay. 9.5 awak bahagikan dengan 2. So akan dapat 5.75 kan? Okay. Kemudian dia punya tinggi dia, tinggi awak punya total block tu 2. Untuk kertas A4 tinggi dia adalah 2. Okay, 2 cm ataupun 20 mm. Kita tarikkan saja barisan yang kita tanda tadi. Jangan lebih daripada border tu. Okey. Dia punya kotak yang pertama 8. Kotak yang kedua 8. Kotak yang ketiga 5.75. Yang keempat pun 5.75. Okey. Kemudian kotak yang ketiga ni dengan kotak yang keempat ni, dia punya tinggi tu awak kena bahagi lagi dengan 2. Untuk awak letakkan ID, tarikh dan juga scale. Okey, so siaplah kita punya border untuk kertas A4. Okey, so ukuran dia, tinggi dia 2 cm. Okey, lebar dia, panjang ni lah sini. Panjang dia 8 cm. Kotak yang pertama. Kotak yang kedua 8 cm juga. Okay, kotak yang ketiga 5.75. Okay, kotak yang keempat 5.75. Okay, dan untuk kotak 3 dan 4 ni awak kena asingkan lagi, awak kena bahagikan lagi. Maksudnya yang atas ni 1 cm, yang bawah ni 1 cm. Okay, boleh? Ada soalan? Boleh, sir. Okay, Ada. Okay, seterusnya saya nak buat pula kata block untuk kertas A3 ataupun A3. Okay, so untuk kertas A3 dia punya petak tu bukan 8 kertas A3 petak dia 12. Okay, petak pertama 12, petak yang kedua 12. Okay, petak yang ketiga ni kita bagi 2. Dapat 15 kan? 15 bagi 2 dapat 7.5. Okay, dapat? Dapat tu. Okay, and then tinggi dia pula, kalau tadi kertas
A4 tadi dua kan. Untuk kertas A3 ni, A3 ni, tinggi dia adalah 4. Okay, tinggi dia 4. Okay, 4 cm. Okay, kotak yang pertama 12. Kotak yang kedua 12. Kotak yang ketiga 75. Kotak keempat pun 75. Okay, so kotak yang ketiga dan kotak yang keempat ni awak kena bahagikan lagi kepada 2. Maksudnya satu bahagian tu 2 cm. Okay, so dah dapat data block untuk kertas size A3. Saya notekan kat sini. Tinggi 4 cm. Panjang dia 12 cm. Kotak yang kedua ni 12 cm. Kotak yang ketiga 7.5. Kotak yang keempat pun 7.5 cm. Okey, boleh? Ada soalan? Yang ni 2. Tak ada saya, tak ada. Ini pun 2. Okey. Okey, untuk title block plus border, dia punya lead dia 1.0. Okay, maksudnya kena tebal lah. Garisan border awak ni dengan garisan title block bawah ni yang warna hitam ni, make sure awak tebalkan. Kalau nak guna sebatang pensel saja, awak kena make sure awak kena tekan banyak kali dekat bahagian border dengan title block awak ni. Okay. Size A4 pun sama. Title block plus border. Dia punya ketebalan 1.0 lead. Okay. Mata pensel 1.0. Ataupun yang kalau guna pensel kayu tu, make sure jangan tajamkan lah. Okay. Ada soalan? So macam mana kita nak tahu saiz pensel kita tu 1.0 lead? Okay, senang macam ni lah. Garisan ni, garisan title block ni ataupun border ni mesti berbeza dengan garisan yang awak lukis kat dalam ni nanti. Okay? Oh, so kalau bezakan tapi kalau lebih bagus kita tebalkan dululah sebelum kita lukis kat dalam. Tebalkan dulu, ya. Awak try dulu lukis, katakan lukis segi 4, segi 3. Lepas tu awak tengok dengan awak punya title block, sama tak tebal dia. Kalau sama, maksudnya title block dengan border ni awak kena tebalkan lagi, kena doublekan daripada objek yang awak lukis dalam lukisan awak ni. Dia tak boleh sama, dia kena beza sikit. Okay, so, macam ni nipis, ni tebal sikit. Okay, itu ada orang tanya, kalau pensel hot tu boleh guna tak? So beli je lah kalau boleh beli, untuk buat title block dengan border kan. Hot yang tebal tu kan, yang besar sikit tu. Itu kedai RM2 pun ada jual.
Okey, ada soalan? Soalan lain? Tak ada. Okay, so kalau awak dah siap, boleh tunjuk terus. Dekat skrin saya ni boleh tunjuk mana-mana yang buat sambil-sambil saya buat tadi. Kalau yang tak buat lagi tu, saya bagi masa sampai pukul 9 malam lah. Mungkin awak nak cari kertas ke, so boleh cari lagi, sempat lagi cari. Kemudian sebelum 9 malam, make sure awak kena snap gambar. Gambar yang awak buat sendirilah. Bukan yang kawan awak punya. Awak buat sendiri, awak lukis, kena snap dekat saya. Okay? So untuk minggu ni, kita siapkan turtle block saja. Saya nak size A4 saja. A3 kita akan buat minggu depan. Dekat kotak, dekat kolom-kolom ni nak tulis detail ke nama kita? Tak payah. Tak payah. Yang hitam ni je. Border tu je. Border dengan turtle block ni saja. Tak payah tulis apa lah. Tak payah tulis apa-apa. Okay. Next class baru saya akan tunjukkan macam mana nak tulis nama ataupun apa yang awak kena lukis kat dalam ni. Okay. So turtle block dengan border saja. So Saya nak tunjuk boleh tak? Ya? Nak tunjuk boleh tak? Tunjuk, boleh tunjuk. Mana yang tunjuk tu saya akan tick terus nama Dia, sir, kalau macam tak kemas sangat ke tak apa je? Ke mesti nak kemas-kemas ke macam mana? Kalau boleh kena kemas lah. Okay. Sebab praktikal ni praktikal 1 ni. Oh, Tapi kita buat step by step. So step pertama kita buat border dengan turtle block. Nanti kita akan buat lettering teknik. Kita akan tulis nama, tulis ayat dalam ni. Dah siap nanti, awak kena submit melalui OLS ataupun melalui WhatsApp lah. Okay? Sir, okey ke ni, sir? Tak nampak Umi. Nampak? Nampak tak, Amy? Tak nampak. Soalan Tak nampak main kabur. cahaya. Cahaya tu. Malam ni lah. Kak Amy buat apa tu? Mana yang nak tunjuk tadi? Scan. Saya tapi saya tercontek kat tengah. Saya WhatsApp cik, sir lah. WhatsApp pun boleh. Tu siapa tu? Ikram ni dengan lagi. Sir. Tak ada yang nak tunjuk? Saya sir. Saya tunjuk je. Kau lagi apa ni? Vika apa? Vika apa? Ni kepala pedot, kepala Amir, kepala Kak Amy, kepala Syafiqah.
Okey tak Sir? Okay tu. Tengok bawah sikit. Nampak tak Sir? Dia punya title block. Okay. Guna pensel apa ni? Ni Gsoft 2B. Sir, okey tak Sir? 2B. 2H. 2B kot. Okay. Kemas dia punya garisan tu. Terima kasih. Okay, ada lagi yang nak tunjuk? Saya Amy. Amy. Masak sini. Baik. Amy guna pensel tekan ke guna pensel kayu? Saya guna pensel kayu. Pensel kayu. Khas untuk drawing. Okay. Stapler. Sir, okey tak Sir? Okay. Siapa lagi? Saya. Okey kan? Tak nampak kan? Fidaus. Okay. Okay. Bawah. Hujung bawah. Bucu bawah. Okay. Bucu belah kanan tangan awak. Bucu bawah. Okay. Oh, okey. Fidaus. Mantap. Okay. Ada lagi nak tunjuk? Mas Sarah. Saya Sir. Nampak tak Sir? Tunggu Mas Sarah sekejap. Nampak tak? Belakang sikit. Okay. Dekat bucu. Tengah bucu. Atas. Ni pensel apa ni Sarah? Pensel kayu. Pensel kayu. Ni. Okay. Okey Sir. Okay. Kemas. Okay. Next. Ada lagi nak tunjuk? Saya. Siapa ni? Ikram. Ikram Sir. Ikram. Okay. Belah kanan. Bawah. Okay. Kemas Ikram. Lagi? Saya. Imran. Nampak ke? Okay. Belah satu lagi. Bucu satu lagi. Atas. Tengah atas. Okay, bawah. Okay, tengok dia punya data block. Alright. Okay, Ikram. Ikram ke Imran? Imran. Imran. Lagi yang nak tunjuk? Tak payah hantar mana kau. Saya. Fatil. Saya Sir. Tak nampak ke? Hello. Tengok. Tak nampak. Tak nampak Sir. Okay. Bawah. Belah satu lagi. Bucu satu lagi. Ke belakang sikit lukisan awak tu. Kita tengok keseluruhan. Nampak Sir. Belakang sikit lukisan. Tak nampak kan garisan dia. Okay. Terimalah, saya terima. Cantik Sir. Ada lagi? Cuba tengok saya.
Amir. Nampak? Cuba Kabur, meh. Kabur. Tak nampak, meh. cuba Meh, tunjukkan nama yang getah ada je, lucu. meh. Jua Benda je tu, meh. Benda tu, meh. Kau je, Benda tu, meh. Pakai pen Gambar je eh. lah, meh. Ah, Ini, meh. nampak. Atas. Pakai kereta besar kan. Puteri ni. Ni saya handphone ni. Handphone. Ya. Okay, bawah bucu bawah. Okay lah. Sorry. Ada lagi yang tunjuk. Okay, saya ambil attendance sebelum kita tamatkan kelas petang ni. Saya ambil attendance dulu. Adrina ada. Fatin ada. Afiq Ada. Ada sir. ada. Gram ada. Amir ada. Firdaus Ada. tadi. Ada sir. Imran ada. Aina ada. Atirah ada. Ada saya ada. Syafiqah Ada, saya. Amy ada. Ada, sir. Maisarah ada. Aisyah ada. Fakri ada lagi tak Fakri dalam ni? Bakri tidur, Ada, Bakri tidur. Ada, sir. Agak sikit. Aduh. Okay, so yang lain tu nanti boleh snap gambar, tunjuk kat saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. 6 orang lagi yang belum tunjuk. Okay, kertas ni jangan buang. Kita akan sambung lagi untuk minggu depan untuk kita buat lettering teknik. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita stop dulu kat sini. Okay, ada soalan nak tanya boleh tanya melalui WhatsApp atau call pun boleh. Okay, itu saja untuk hari ini. Kita dah habis chapter 1. Next class kita akan sambung practical 1 ni dan kita akan masuk untuk chapter 2. Okay, so itu saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Okay, sir. Terima kasih, sir. Waalaikumsalam. 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 Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Saya dah keluar dah pun. Eleh.